Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita buat video juga pagi-pagi ni. Okey, apa cerita? Hari ni kita nak cakap benda yang berkaitan dengan isu kartel. Kartel. Ramai orang duk dengar kartel. Korang faham ke kartel tu apa benda? Tak faham, mai sini. Memang menjadi hobi akulah. Kerja aku duk terjah kepala otak korang yang beku-beku ni semua. Nak bagi faham. Dah faham baru korang tahu masalah negara ni apa dia. Betul tak? Okey, tak apa. Mari kita share. Kalau rasa-rasa otak korang tu dah beku lama sangat, rebus token, minum air dia. Kod boleh cerdik. Baca doa dulu. Okey. Isu kartel kita kedengaran banyak rakan-rakan kita, kontraktor-kontraktor ni semua susah nak dapat kerja. Ada kawan aku, di antara kawan aku 2 tahun tak dapat kerja. Masuk tender tak dapat. Macam-macam lah. Kerja-kerja segera ni rasanya dah tak ada dah. Kerja-kerja direct deal ni dah tak ada dah. Walau bagaimanapun, hasil daripada info-info tim-tim jebat dahaka ni, ada kegiatan kartel di dalam majlis perbandaran, dalam dewan bandaraya ke apa. Ada kartel ni. Bukan tak ada, ada. Di antara yang kita dapat kesan, ada kartel, dia memegang 40 lesen lebih. 40 syarikat kontraktor dan lesen kontraktor di bawah jagaan dia. Maksudnya, kontraktor Melayu ni yang tak ada duit nak buat kerja, tak ada modal nak jalankan job, dia ambil lesen ni berserta dengan akaun bank punya assessment semua dia ambil. Faham? Maksudnya company kau letak kat dia, macam pajak lah letak kat dia, akaun bank, kad bank semua bagi kat dia. So dia dah pegang 40 company lebih, dan dia di antara orang yang duduk dalam board majlis. Dia mungkin pegawai di dalam majlis, ataupun dia ni adalah ahli majlis, ataupun dia ni orang-orang yang boleh mendapat maklumat tentang kerja-kerja di dalam majlis ataupun dewan bandaraya. Jadi setiap kali buka tender, dia akan masuk. Dia akan masuk 10 company, 20 company pun dia masuk, tak apa. Dan nanti buat selection, kau pilih company mana pun sebenarnya adalah dia. Faham maksud aku? Bagi pemegang-pemegang lesen yang tak ada job, lesen-lesen yang tak dapat job, 1 bulan dia bayar 500. Kira macam sewa lesen lah. Bagi yang dapat job, dia bayar 15% daripada nilai projek. Projek pun dia buat. Jadi, orang Melayu ni, dia pergi buat lesen kontraktor apa semua, dia tidur kat rumah. Lesen dia bagi kat orang. Nampak tak? Sebab tu Mahathir kata Melayu ni malas. Melayu ni mudah lupa, malas, semua nak kena bantu. Betul lah ni. Tapi punca dia adalah kartel ni juga. Pasal apa? Ada kontraktor yang dia tak nak melacurkan lesen dia. Ni kira kontraktor-kontraktor ni ada lesen ni, dia pergi melacurkan lesen dia. Kan? Dia bagi kat kartel. Kartel tu, dia mungkin ahli majlis. Dia pegang sampai dekat 50 lesen tau. Semua syarikat adalah dia. Jadi setiap kali dapat job, setiap kali majlis keluarkan tender ataupun kerja-kerja, sebenarnya bagi kat dia. Faham tak? Dia pakai lesen orang ni, lesen orang ni. Semua pun di bawah jagaan dia. Pengurusan di pejabat dia. Pemegang lesen tu, duduk kat Penang lah, duduk kat PD lah, duduk merata-kata duduk. Tak pernah datang kat site pun, tak pernah tengok pun projek. Jadi, yang kaya, dia ni seorang lah. Yang mampus, kontraktor-kontraktor yang berhemah, yang tak mau gadaikan lesen dekat kartel ni, mampus lah. 2 tahun tak dapat kerja. Jadi, kes-kes macam ni, SPRM, bapak segala penyiasat dunia, nak siasat, nak tangkap macam mana? Macam mana nak tangkap kes macam ni? Confirm. On surface, kita tengok proses, prosedur, memang kita tengok on surface berjalan macam clean, bersih, sesuci-sucinya. Kan? Tak ada unsur-unsur salah. Tapi deeply inside,
Dia menjahanamkan negara. Nampak? Ni dia antara rasuah juga ni. Korup juga ni. Sebab apa? Dia duduk dalam majlis. Dia tahulah harga tender tu berapa maksimum offer. Betul tak? Dia tahulah segala maklumat tentang satu-satu projek ni. So untuk dia nak masuk tender, gunakan dia select company-company 40 company ada kat dia ni, dia select 10 company kita masuk. Yang ni buat harga macam ni, yang ni buat harga macam ni masuk. Yang YDP tu pula mungkin tidur. Jadi dia main sign je. Oh, yang ni yang terendah, yang ni yang terbaik. Dia juga boleh recommend dekat YDP tu. Nampak ni? Jadi isu-isu macam ni, aku gesa SPRM buat satu peraturan prosedur, kalau perlu bawa ke parlimen satu-satu undang-undang baru, gubal satu undang-undang baru, bawa ke parlimen. Macam mana nak tangkap kartel macam ni? Sama ada geledah office dia jumpa lesen syarikat lain saja, kira dia didapati bersalah atau macam mana. Dan aku nak bagi tahu kartel ni dia bukan miskin tau. Sebab tu aku cakap jadi Melayu, kalau tak miskin ni susah tau. Susah nak diambil tindakan. Pasal apa? Bubuh dia reman saja pun 4 lawyer tunggu belakang dia. Jadi untuk nak tangkap orang-orang macam ni, mestilah orang betul-betul proof. Betul-betul solidnya. Buat satu peraturan yang mana dia tak boleh nak lawan balik. Contohnya, pergi ambush pejabat atau rumah dia, jumpa lesen syarikat lain. Dalam bentuk lebih daripada 5 lesen ke? Lebih daripada 3 lesen ada kat rumah dia. Kenapa kau simpan lesen orang? Kau kartel ke? Dan siasat pula dia ni memang duduk dalam majlis ke apa kan? Macam ni kita tangkap. Cas cukup-cukup. Sebab aku nak bagi tahu kau, bila dah kaya ni, perompak, penyamun, tarbus ni semua, dia orang punya kawan semua level-level high tau. High rank punya level. Tahu? Kalau peringkat daerah, ketua-ketua daerah ni kawan dia. Kan? Dia buat jamuan makan pisang pun, yang datang pegawai daerah, datang rumah dia. Kan? Dia buat makan besar sikit, yang datang rumah dia kan menteri. Jadi macam mana nak tangkap dia? Faham tak? Tapi dia menjahanamkan, dalam diam-diam dia menjahanamkan peluang-peluang untuk kontraktor-kontraktor lain. So mohon kerajaan, terutama SPRM, ni bukan dalam bidang kuasa polis, ni adalah bidang kuasa SPRM. Siasatlah benda-benda macam ni. Yang kau pergi bersahabat dengan dia buat apa? Kalau dia buat jamuan, kalau kita tengok pegawai SPRM, dia datang, salam, kukar-kukar, isap sigar dengan dia. Tapi kita ada maklumat daripada dalam sendiri. Sebab dalam banyak-banyak ahli majlis tu, ada ahli majlis kawan-kawan kita. Dalam 10 ahli majlis, mungkin 4 ahli majlis tu adalah sahabat handai jebat dahaka. Jadi maklumat sampai. Kan? Jadi macam mana kita nak pastikan yang mana tiada aktiviti-aktiviti kartel yang mengumpul lesen-lesen kontraktor lain, dan kontraktor tu balik rumah tidur, dia yang akan monopoli semua. Yang ini kena tengok. Mana-mana kontraktor Melayu yang tak ada kekuatan di sudut financial ataupun modal ataupun kemahiran tenaga kerja untuk nak jadi seorang kontraktor, maka dia tak layak untuk memegang lesen tu dan tarik balik lesen dia. Sebab apa? Dia orang buat lesen, lepas tu dia orang lacurkan lesen tu. Yang mampus kontraktor-kontraktor yang cuba nak majukan diri, cuba nak menceburi bidang. Kontraktor-kontraktor yang baru nak cari makan ni semua, mampu lah. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.